Okey. Jadi sifat takabur ni hanya pada Tuhan, tak boleh ada pada makhluk. Jika ada pada makhluk, maka Allah akan hinakan dia. Okey, siapa yang ada sifat takabur ni, aku lebih baik daripada orang lain, maka Allah akan hinakan dia. Di kalangan tentera Islam, tentera Islam diserang secara mengejut ketika melalui lembah Hunain yang terletak di antara Mekah dan Taif. Okey, menyebabkan keadaan tentera Islam menjadi kucar-kacir, tak tentu hala, semua ketakutan, kan? Ada yang ketakutan, ada yang lari. Kesan daripada serangan tersebut, tentera Islam telah berpecah belah, ada yang melarikan diri. Okey, itu adalah semasa peperangan. Jadi, maknanya nak tanya Wardah. Wardah boleh unmute. Okey, Wardah. Wardah kata dalam 12,000 tentera Islam, sepatutnya tentera Islam menang kan tadi? Lawan dengan orang kafir yang nilai dia, bilangan dia lebih rendah. Tetapi sekarang siapa yang menang? Tentera bukan Islam ke tentera Islam? Wardah. Orang Islam ke orang kafir yang menang? 12,000 lawan tentera yang sedikit. Orang kafir tak banyak. Tak sampai 12,000. Tetapi orang Islam telah berpecah belah. Ada yang melarikan diri, ada yang takut. Jadi Wardah, siapa yang menang? Orang Islam ke orang bukan Islam? Orang? Lain tak clear. Okey, tak apa Wardah. Boleh tengok kat sini. Orang Islam kalah. Okey, dalam peperangan Hunain, orang Islam kalah. Dalam peperangan Hunain. Okey, tetapi untuk sesi yang pertama saja, dia ada part 2. Kan? Part 1. Part 1 kan dalam lawan Thanos kan. Lawan Thanos mula-mula part 1 memang team Marvel kalah lah. Okey. Tapi bila dalam part 2 Endgame, dalam Endgame team Avengers dia menang. Lebih kurang macam tu lah kan. Mula Avengers kalah, lepas tu Avengers menang. Jadi dia ada part 1, dia ada part 2. Part 1 orang Islam kalah. Tapi part 2 orang Islam menang. Macam tu. Dia ada bahagian kedua. Nanti kita tengok apa dia bahagian kedua tersebut. Okey, mula-mula memang orang Islam kalah. Tetapi disebabkan oleh mukjizat Nabi, kelebihan Nabi, maka orang Islam menang. Okey, dalam keadaan cemas, Rasulullah cuba menenangkan keadaan. Rasulullah cuba tenangkan keadaan. Ini untuk part yang kedua. Movie yang kedua, Endgame. Baginda meminta Saidina Abbas radhiyallahu an menyeru tentera Islam agar berkumpul semula. Saidina Abbas minta untuk berkumpul semula. Semua berkumpul semula. Allah SWT telah menurunkan malaikat sebagai bantuan kepada tentera Islam. Ini Allah bantu. Allah turunkan malaikat. Sebab waktu tu orang Islam telah sedar dan telah ditenangkan oleh Rasulullah. Pihak musuh diserang dengan hebat. Akhirnya tentera musuh telah berundur dan melarikan diri ke Taif. Jadi orang Islam menang. Dalam part 2. Dalam bahagian yang kedua. Okey, keputusan peperangan. Kemenangan di pihak orang Islam. Lastly, akhir sekali orang Islam menang. Walaupun mula-mula pusingan pertama tentera Islam telah kalah. Pihak musuh meninggalkan benteng pertahanan. Dan mereka telah pergi ke arah Taif, melarikan diri. Harta rampasan dan tawanan perang dibawa ke Ja'ranah. Ini nama dia Ja'ranah. Ja'ranah ni adalah salah satu daripada tempat miqat. Ja'ranah adalah salah satu daripada tempat miqat yang disunatkan untuk kita miqat sebelum kita berhaji ataupun umrah. Iaitu kira-kira 10 batu daripada Mekah. Okey. Bilangan tentera Islam yang syahid seramai 14 orang. Ada 14 orang yang mati syahid. Jumlah tentera musuh terbunuh tidak diketahui. Tentera musuh yang ditawan seramai 6,000 orang. Ada 6,000 orang. 80 orang daripadanya memeluk Islam. Okey, itu
sahaja. Kita pergi kepada soalan. Ini kalau antum nak tengok, dia ada dinyatakan dalam surah At-Taubah. Yang perlu antum ingat yang ini. Bukan sebab bilangan yang ramai kita menang, tetapi disebabkan oleh takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah orang Islam boleh menang. Orang Islam tak akan menang bila orang Islam ramai, tak ada. Orang Islam akan menang bila ada kualiti dalam diri orang Islam. Okey? Dia tak kira ramai ke tak, tapi kualiti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi kepada itu saja pematangan maklim, kita pergi kepada kuis. Okey. Kita tengok siapa yang kena. Okey. Maklim baca ada beberapa chat kat sini. Ada beberapa chat kat sini. Aliyah nyatakan sebab Allah tentukan. Ya. Oh, Allah is God. Everyone. Siapa cakap ni? Abdul Azim cakap yes, very true. Aiman cakap shh. Okey. Itu dalam chat Maklim bacakan. Okey, sekarang kita tengok Maklim akan tanya. Boleh tak dapat ni? Siapa yang fokus dan siapa yang main-main dalam kelas? Kita tengok siapa yang fokus dan siapa yang main-main dalam kelas. Okey. Tarikh Maklim ulang secara pantas yang ni laju-laju. 10 Syawal tahun ke-8 Hijrah bersamaan 629 Masihi. Tempat adalah di Hunain. Okey, tempat adalah di Hunain. Kita pergi ke bawah, punca peperangan, keangkuhan kaum Hawazin dan juga Saqif yang tidak menerima Islam. Itu dia punca peperangan. Seterusnya bilangan tentera yang terlibat adalah 12,000. 2,000 orang baru memeluk Islam, 10,000 adalah orang lama. Okey, tentera bukan Islam dia lebih sedikit. Dia tak banyak. Persiapan sebelum peperangan, orang kafir telah buat persiapan rapi. Dia akan serang secara serentak. Dia akan serang secara serentak. Jadi orang Islam akan pucar kacir. Okey, itu persiapan sebelum peperangan. Tapi Nabi dah tahu. Jadi Nabi suruh orang Islam buat persiapan yang rapi. Semasa peperangan, orang Islam dia yakin dia akan menang sebab dia ada sifat takabur. Aku lebih baik daripada dia. Ini adalah sifat yang tak elok. Ini hanyalah sifat mutakabbir. Orang yang layak ada sifat takabur hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh orang lain. Okey, siapa yang ada sifat ni dia adalah orang yang tak berapa eloklah perangai syaitan. Tapi pada Allah dia adalah perangai sifat yang mulia. Kan, pada Tuhan. Sifat mutakabbir. Antum boleh tengok dalam 99 nama Allah. Okey, seterusnya. Bila diserang serentak, ada orang Islam pucar kacir, ada yang takut, ada yang berpecah belah, ada yang melarikan diri. Okey? Sebab mereka ada sifat yang tak elok. Kemenangan orang Islam bukannya pada kekuatan dia, tetapi pada ketakwaan dia pada Allah. Seterusnya, dalam keadaan cemas tu Rasulullah cuba tenangkan keadaan dan Allah bantu dengan turunkan malaikat sebagai bantuan. Okey, Allah bantu, malaikat turun. Keputusannya orang Islam kalah pada pusingan pertama, tetapi pada pusingan kedua selepas dia bertaubat dan telah ditenangkan oleh Nabi, barulah dia menang. Okey, barulah orang Islam menang. Perkara ini telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-25. Okey, itu sahaja yang akan Muallim tanya. Okey, kita tutup ni dulu dan kita akan buat pusingan. Nombor 13. Nombor 13, Qayyim. Ya. Okey, Qayyim sila unmute. Qayyim, bilakah peperangan Hunain terjadi? 653 Masihi. 653 Masihi. Salah, bukan 653, 629. 629 ni. 10 Syawal tahun ke-8 Hijrah. Okey, sebut semula Qayyim, bilakah tarikh
peperangan Hunain terjadi? 10 Syawal. Tahun keberapa Hijrah? 629 Hijrah. Masih Bukan. ke-8. Ke-8 Gelap. Hijrah. Maknanya akan tanya soalan yang sama sebentar lagi. Okey, terima kasih Qayyim. Kita tengok siapa yang kena. Nombor 16. Okey, 16 Kaisara. Kaisara boleh unmute. Apakah punca peperangan Hunain? Kaisara. Okey, Kaisara, apakah punca peperangan Hunain? Ya. Apa? Apakah punca peperangan Hunain? Jangan tengok buku semua buku tutup. Tak ada buku. Okey. Apakah punca peperangan Hunain? Kenapa terjadinya? Sebab Bani Ada dua Bani. Hunain. Bani Hawazin. Bani Hunain. Bani Hawazin dengan Bani Hunain. mana ada Hunain? Hunain tu tempat. Itu dia. Bani Hawazin dan juga Bani Saqif. Boleh? Bani Hawazin dan juga Bani Saqif tak menerima penyebaran agama Islam. Okey, terima kasih Kaisara. Next. Kita tengok siapa yang kena. Nombor 7. Nombor 7 Fakri. Ya. Fakri, apa dia persiapan sebelum peperangan? Orang Islam dan orang bukan Islam. Persiapan dia apa? Orang kafir dia punya tertentu sikit, so dia orang berancang untuk serentak. Bagus. Orang Islam dapat tahu dan Nabi suruh bersedia. Terima kasih Fakri. Keyword dia adalah serang serentak. Serang apa? Ni nak tukar. Tukar apa nak tukar? Okey. Kaisara boleh unmute Serang serentak. Orang kafir nak serang serentak orang Islam sebab dia dah buat perancangan yang rapi. Okey, terima kasih Fakri. Baguslah Fakri ni. Okey, seterusnya kita tengok siapa yang kena. Nombor 6. Nombor 6 siapa? Nombor 6 adalah Aira. Aira ada tak kat sini? Senyap je dia tadi. Ini. Ada? Okey. Ada. Aira, nyatakan apakah yang berlaku semasa peperangan? Tentera Islam. Ada sifat kat situ. Sifat apa? Tentera Islam? Tentera Islam bersifat takabur. Takabur. Okey. Menyebabkan? Menyebabkan apa? Sifat takabur, aku lebih baik daripada dia, menyebabkan tentera Islam telah yakin. Menyebabkan kalah. Kalah. Okey, sebab dia dah overconfident. Sebab bantuan Allah bukan pada bilangan. Bantuan Allah pada ketakwaan kita pada Allah. Okey, terima kasih Aira. Kita cuba buat dua kali dua kali lagi. Nombor 11. Okey, nombor 11 Alia. Alia ni power ni. Okey Alia. Apakah keputusan selepas tu? Selepas orang Islam dia ada sifat takabur, lepas tu ada yang larikan diri, ada yang kelang kabut, kucak kacir. Apa yang Nabi buat? Lepas orang Islam dah kalah, kan? Orang Islam dah kalah dalam pusingan pertama. Apa yang Nabi buat? Part 1, orang Islam kalah. Jadi Nabi buat apa? Nabi buat apa Alia? Tadi Mak Alia ada terangkan. Jadi bila kita dah gagal, apa perlu kita buat?
Boleh Aliyah? Tak tahu cakap tak tahu. Tak apa. Tahu. Okey. Tengok kat sini. Apa yang Nabi telah buat bila kalah kat sini? Di sini. Di sini Aliyah. Nanti maknanya tanya balik Aliyah jangan unmute lagi. Jangan unmute lagi. Okey, apabila orang Islam telah kalah, Nabi telah tenangkan. Apa? Kalau kita kalah, contohnya kita main game, kita kalah kan. Kita main bola sepak, kita kalah. Mula-mula kena buat apa? Kena tenang, relax. Jangan kelang kabut. Okey, boleh? Adam Irfan tengok, dia tunjuk apa tu. Okey. Menenangkan keadaan kejap Kita kena tenangkan keadaan. Lepas tu, susun balik. Susun balik tentera. Dibantu oleh Saidina Abbas untuk kumpulkan. Daripada situ Allah telah hantarkan bantuan malaikat. Boleh? Aliyah, nanti Aliyah kena ulang balik apa Maklim terangkan ni. Bila tentera Islam dalam kucar-kacir, ada yang melarikan diri ni semua, berpecah belah, kucar-kacir. Okey. Seterusnya Nabi telah tenangkan, ni yang pertama, tenangkan diri. Tenangkan orang Islam. Lepas tu kumpulkan semula orang Islam. Buat strategi lain. Lepas tu bantuan Allah datang. Itu sahaja. Okey. Ulang semula Aliyah. Apa yang berlaku apabila orang Islam kalah Aliyah? Go. Ada 3. Bertenang. Yang kedua. Yang kedua Aliyah, go. Yang kedua adalah kumpulkan balik. Apa? Kumpulkan ahli-ahli balik. Kumpulkan ahli balik. Berbincang. Nombor 3, barulah berbincang. Berbincang balik macam mana kita nak buat ni, kita dah kalah, apa perlu kita buat, bincang balik. Kumpulkan, bincang. Lepas tu baru bantuan Allah. Allah hantar apa? Malaikat. Allah hantar malaikat. Bila kita dah bersatu hati, kita berbincang, maka Allah akan bantu kita. Okey? Itu adalah penyelesaian dalam setiap masalah. Kena tenang, buat strategi balik dan minta bantuan daripada Allah. Allah akan bantu insya-Allah. Okey, itu apa yang boleh kita belajar dalam peperangan Hunain. Last. Okey, last sebelum kita habis, insya-Allah kita akan habiskan kita punya kelas. Siapa orang last yang akan ditanya? Nombor 7 dah. Siapa nak buat? Nombor 7 dah. Last nombor berapa? Nombor 3. Okey, orang last nombor 3. Siapa nombor 3? Wardah. Apalah, bisinglah, kan nak belajar. Tengok Kaisar marah. Kaisar marah Fatimah ke apa? Okey, Wardah. Wardah ada? Wardah ada tak? Okey, Wardah, nyatakan bilakah berlaku peperangan Hunain? Syawal 10 Syawal tahun 8 Hijrah bersamaan 629. Power lah. Hebat. Okey, terima kasih Wardah. Okey, terima kasih antum semua orang yang hebat. Alhamdulillah. Jadi Maklim telah rakam apa yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah boleh tengok dalam YouTube. Kan? Suara Wardah, suara siapa lagi tadi? Suara Adif, suara Qoyim, hampir semualah suara ada kan, Aiman dan sebagainya. InsyaAllah Maklim harapkan untuk pembelajaran sirah kali ini kita dapat sesuatu yang kita perlu ubah dalam hidup kita. Boleh? Hidup kita bukan saja main game. Kan? Ada ramai ibu bapa yang maklumkan pada Maklim, anak saya tidur je. Kan anak saya makan je, gemuk dah. Anak saya main game je, tak tahu nak buat apa ni. Jadi ingat, kehidupan kita bukan saja main game, tidur ataupun termenung. Kehidupan kita mesti penuhkan dengan perkara yang bermanfaat insya-Allah. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang bagi banyak manfaat kepada orang lain. Kita cuba insya-Allah fikir-fikirkan apa yang Maklim nyatakan. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa